Bismillahirrahmanirrahim. Kebijaksanaan berhadapan kumpulan murtad. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an mengadakan musyawarah dengan para pemimpin sahabat radhiyallahu anhum dalam kalangan Muhajirin dan Ansar bagi menghadapi penentangan golongan murtad. Ada dalam kalangan para sahabat berpandangan supaya membiarkan mereka yang menafikan rukun zakat kerana mereka masih bersembahyang dan mengucap kalimah syahadah. Murtad ni macam-macam jenis. Ada murtad yang tinggal terus Islam, keluar Islam, ikut Nabi bohong, masuk agama lain, satu jenis. Ada yang murtad semayang ngucap lagi, mengatakan zakat tak wajib dah, negara Islam ni tak ada, tak iktiraf Abu Bakar jadi khalifah. Kerana mungkin dia teragak-agak ada munafik ni, tapi murtad lah. Sahabat-sahabat saya bersalah. Ada kalangan mengatakan mereka yang masih semayang, mengucap dua kalimah syahadah, kata hukum zakat tak wajib. Ini tak boleh serang. Dia berlaku bila Sayyidina Umar Abu Bakar lantik Khalid bin Walid penglima tertinggi tentera Islam. Ada pasukan ni serang puak ni, kapur ni, daerah ni. Khalid bin Walid penglima tertinggi tentera. Di mana Khalid bin Walid kena kerja sendiri. Dia nak serang waktu subuh, mengejut. Tiba-tiba dengar bang subuh. Maya subuh, biasanya orang malah maya subuh ni. Ini maya subuh. Cuma puak ni kata zakat tak wajib. Tak terama nak serang, balik mula. Temu Sayyidina Umar pun kata, tak ada serang macam ni. Dia mayang lagi mengucap dua kalimah syahadah. Jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar kena serang. Pandangan tersebut dipersetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qadaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis dari Abu Bukhari. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan kalimah syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Maka sesiapa yang mengucapkannya, harta dan diri mereka akan dilindungi, malaikat haknya yang telah ditetapkan, dan hisabnya terserah pada Allah. Hadis mengatakan demikian. Bila mengucap, tak boleh perang. Dia anggap sebagai seorang Islam kerana dia mengucap dah. Malaikat haknya yang telah ditetapkan, dia tak tahu nak hak dia tak tahu hak ni mendatang apa ni. Tak sedar, tak boleh serang. Dalam situasi sedemikian, Abu Bakar radhiyallahu an menunjukkan ketajaman fahamannya terhadap Islam. Melalui nas yang sama dengan tegas, beliau menjawab kepada Umar radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha, kata Abu Bakar. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membezakan antara kewajipan zakat dengan kewajipan sembahyang. Zakat itu adalah harta yang wajib ditunaikan. Hak harta ditunaikan. Demi Allah, sekalipun mereka menolak untuk menyerah tali pengikat unta yang sebelumnya mereka serahkan kepada Rasulullah SAW,
Nasaya aku akan memerangi mereka kerana menafikan kewajipan zakat itu. Orang kata zakat ni hak harta yang wajib ditunaikan. Sekiranya mereka tak tunaikan zakat, walaupun zakat itu sama mahal dengan tali unta, kata Abu Bakar, nasib aku perangi mereka. Abu Bakar dan berkata lagi, tidakkah Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, malaikat dengan haknya, di antara haknya ialah zakat, seperti juga sembahyang. Demi Allah, kalau ramai orang mengecewakanku, nascaya aku sendiri yang bangun memerangi golongan yang tidak menunaikan zakat itu. Kata kalau orang tak mau pergi, aku nak pergi. Biar aku sendiri yang berperang. Abu Bakar kata. Tegas. Biar aku sendiri. Ada riwayat lain, dia kata ini nama, ajabarun fil jahiliyah, wajabanun fil Islam. Mu ni masa jahiliyah samsing. Masa Islam penakut, dia kata pada Sayyidina Umar. Dia kata pada Sayyidina Umar. Akhirnya Umar radhiyallahu mengalah dan berkata, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'arabtu annahu al-haq." Kata Sayyidina Umar, demi Allah, sesungguhnya Allah Taala telah melapangkan dada Abu Bakar dengan kepahaman yang betul dan pendirian yang teguh untuk memerangi golongan murtad, sehingga akhirnya aku mengetahui bahawa apa yang dilakukan Abu Bakar itu adalah benar. Betul Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, aku silap. Tindakan yang diambil oleh Abu Bakar menunjukkan bahawa murtad itu bukan sahaja kerana keluar daripada Islam, bukan seseorang juga dianggap murtad apabila menafikan atau mengubah mana-mana ajaran Islam yang diwajibkan. Sama ada ia diwajibkan melalui nas Al-Quran dan hadis yang sahih lagi mutawatir, ataupun diketahui umum ia merupakan ajaran Islam yang wajib diimani dan diamalkan. Murtad ni bukan sahaja tinggal agama Islam, termasuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menafikan yang wajib dalam Islam. Zakat wajib, haji wajib dan sebagainya. Yang diketahui umum dengan nas Quran adalah wajib. Zakat dengan nas Quran. Haji dengan nas Quran. Ini wajib. Haramnya arak, haramnya judi, berzina dengan nas Quran. Orang tahu belaka. Kecuali puak-puak yang baru masuk Islam, tak tahu kehala sungguh. Itu lain. Ini memang dia tahu, tiba-tiba dia nak halal yang haram, tak boleh. Ataupun yang sabit dengan hadis yang mutawatir. Yang mutawatir ni alih diriwayatkan oleh ramai rawi-rawi. Ramai rawi yang meriwayatkan. Rawi bukan seorang sahabat. 2-3-4 orang sahabat meriwayatkan hadis ni. Ini mutawatir, tak boleh. Diketahui umum. Kecuali perkara yang tak diketahui umum. Orang mengaji, orang faham, dia tahu. Orang yang tak faham, dia tak tahu. Benda-benda yang tinggi, ilmu yang tinggi tentang ekonomi Islam, politik Islam, ini ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi dia tak tahu. Dia ngapa ayat lazimnya, dia tak erti. Tak erti tafsir. Hak ni, kalau dia jahil, jangan gopoh. Kena terang betul-betul, beri faham betul-betul. Benda yang nyata, baru kita bertindak. Gopoh. Benda yang terang. Tentang Imam Mahdi ada ke tak ada. Ini kena orang mengaji. Orang tak mengaji tak faham. Dia kata Imam Mahdi tak ada. Tak boleh, jangan gopoh. Ini benda yang berajak pada mengaji. Tentang arak, judi, babi haram ni benda nyata. Dia nafi. Ini tak boleh jadi murtad. Benda yang tak nyata tak jadi murtad selalu. Setelah dia terang, dia hujah-hujah, dia tak percaya juga. Barulah jadi murtad. Ini kena panjang cerita. Murtad bermaksud keluar daripada agama Islam. Seseorang itu murtad apabila berniat, beramal atau bercakap dengan perkara yang menunjukkan tanda tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasul,
atau mana-mana rukun iman dan Islam. Dia tolak mana-mana rukun Islam, rukun iman. Atau dia tolak Allah Ta'ala, tak percaya terus Allah Ta'ala, tak percaya ada Tuhan. Tak boleh. Ataupun dia buat satu perkara, dia sembah pokok kayu. Dia sembah macam orang kafir sembah. Ini baru jadi murtad. Perkara dalam hati ialah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak tahu apa yang diniatkan oleh seseorang. Perkara yang boleh diambil tindakan ialah apa yang dizahirkan melalui sama ada ucapan, tulisan ataupun perbuatan. Benda yang zahir kita boleh hukum murtad, yang tak zahir tak boleh. Tak boleh. Sebab itu bila Usamah bin Zaid radhiyallahu an dan satu peperangan melawan, dia angkat pedang, orang tu ngucak, tetok juga mati. Sahabat ke Nabi panggil, pasal apa membunuh dia? Dah dia mengucap, saya angkat pedang, tengok ke pedang, takut ke pedang, barulah dia mengucap. Nabi kata jangan, bila dia mengucap tak boleh lagi. Asyaqaqta qalbah, membelah hati dia. Membelah hati dia, tahu apa yang ada dalam hati dia, tak boleh. Dia menzahirkan diri sebagai orang Islam, tak boleh lagi. Dia tipu ke, dia kecek, itu serah pada Allah Ta'ala. Ini kena faham. Ini fiqh, jihad. Fiqh dalam perjuangan Islam yang kita kena faham. Perbuatan yang zahir juga dilihat sama ada ia dilakukan secara serius ataupun bergurau. Kerana perkara agama tidak seharusnya dibuat gurauan. Agama dilakukan dengan pengetahuan, bukannya kerana jahil. Dalam bab menafikan agama, bergurau tak boleh. Tak boleh gurau bab agama. Bab Allah haram tak boleh gurau. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbuat dan bermain-main sahaja. Bermain sahaja. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian memperolok-olok, mengejeknya? Janganlah kamu sekalian berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu sekalian telah kufur sesudah beriman. Jika kami maafkan sepuak daripada kamu sekalian kerana mereka bertaubat atau jahil, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka ialah orang-orang yang terus bersalah. Tuhan kata aku ampun orang yang jahil, tapi orang yang buat main-main aku tak ampun. Kalau dia tahu dia buat main-main juga, tak ampun. Kesalahan murtad bukan sahaja berlaku dalam kalangan individu, bahkan dalam kelompok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan murtad bukan sahaja berlaku dalam kalangan individu, orang perseorangan, bahkan dalam kelompok, kumpulan, kampung dan negeri. Ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, pergerakan murtad berlaku secara besar-besaran. Murtad ni berlaku secara seorang, berlaku secara kumpulan, berlaku sebuah kampung murtad, berlaku sebuah negeri murtad. Ini berlaku zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila dengar Nabi wafat, dengar berita Nabi mati, keluar daripada agama Islam. Imannya sangat lemah. Berlaku dalam satu riwayat, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sufyan ni pemimpin kafir Mekah, dia masuk Islam pada masa pembukaan Mekah. Dia juga mertua Nabi
Dia masuk Islam, masa Nabi buka Mekah. Tapi iman dia kuat. Abu Sufyan ni. Pernah dalam satu peperangan, seorang sahabat kena panah di mata. Nabi gosok mata dia, celik semula. Mukjizat Nabi. Abu Sufyan setelah dia masuk Islam berperang dengan Nabi. Kena panah. Nabi nak sembuhkan mata dia. Jangan. Padang saya kapir dulu, kata dia. Biar beginilah. Biar Tuhan balas. Kerana saya dulu lawan Rasulullah. Ini Abu Sufyan. Ada riwayatnya. Bila berlaku peristiwa murtad, seorang kawan dia, depan dia istihar keluar dari agama Islam. Dia cabut pedang terus tetok bunuh kawan dia. Ini Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Masa itu dalam keadaan nunggu hara. Kawan dia pembesar juga daripada kabilah. Wayak depan dia keluar daripada agama Islam. Cabut pedang berok satu. Ini berlaku zaman Abu Bakar. Ada pula kumpulan yang murtad. Kampung yang murtad. Negeri yang murtad. Ini berlaku. Islam dikepung dengan sehebat-hebatnya pada masa itu. Maka para sahabat bangkit menentang mereka yang murtad ini. Termasuklah golongan hufazul Quran. Sahabat-sahabat yang hafal Quran. Sahabat-sahabat yang hafal Quran ikut bersama menentang mereka yang murtad. Ramai kalangan mereka mati syahid di medan perang menentang golongan murtad ini. Sehingga saya bakal bimbang Quran hilang. Dengan sebab orang yang hafal Quran ke berperang mati syahid. Kita hari ini kalau dah hafal Quran tak, duduk rokok seorang lah, dah dalil lah, dah berjuang dah. Ini hufazul Quran, bangkit berperang menentang mereka yang murtad, menyebabkan Abu Bakar bimbang Quran tu hilang. Lalu diperintah dikumpulkan mereka yang hafal ni, ditulis mana-mana yang ditulis pada belulang, pada tulang, pada pelepah samar, dikumpulkan. Maka dikumpulkan Quran dalam mashaf. Disempurnakan sampai Uthman bin Affan yang kita baca pada hari ini. Asalnya Quran tu tak ditulis pada hafal saja. Bila mereka yang hafal Quran ni banyak mati di medan perang, disuruh Quran tu ditulis. Termasuk dalam siasat syariah. Pada masa yang sama, kumpulan murtad juga diketuai pemimpin kerajaan yang memerintah dengan cara meninggalkan Islam sepenuhnya ataupun membatalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Antara murtad itu ada pemimpin. Pemimpin yang mengaku jadi Nabi. Musalamah Al-Kadzab, Tulaha Al-Ansi, Sijah. Ini mengaku jadi Nabi. Semua negeri, ahli negeri keluar daripada agama Islam. Keluar terus daripada agama Islam. Ada sebahagiannya membatalkan hukum Islam. Mengaku Islam. Masih semayang subuh. Tapi kata zakat tak wajib. Ini juga keluar daripada agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam dengan mematuhi semua hukumnya, dan janganlah kamu sekalian menuruti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu sekalian yang terang-terang nyata. Allah Ta'ala suruh orang Islam masuk dalam agama Islam semuanya, bukan separuh-separuh. Sebab turun ayat ini apabila sahabat-sahabat orang Yahudi yang masuk Islam minta izin dengan Nabi nak baca kitab Taurat malam Sabtu. Apa salahnya kitab Taurat ni kitab Allah Ta'ala,
yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Hari Sabtu hari kelebihan bagi orang Yahudi. Apa salahnya nak ambil berkat baca Taurah pada malam Sabtu, macam baca Yasin malam Jumaat lah. Soal kafir malam Jumaat. Taurah ni kitab Allah Ta'ala, apa salahnya? Pokok sahabat yang asal Yahudi minta izin. Lalu Nabi larang dan turunnya ayat yang dibaca tadi, ya allazina amdkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam semuanya, jangan separuh-separuh. Jangan ikut langkah syaitan. Syaitan itu musuh nyata pada kamu. Taurah telah dinasahkan, telah dibatalkan hukumnya, tak boleh dipakai lagi. Kalau kita Taurah pun tak boleh pakai, macam mana kita pakai undang-undang British? Undang-undang British, undang-undang Perancis, undang-undang bukan Islam. Menganggap undang-undang ni baik pada hukum Islam. Ini kaca. Kalau berlaku dengan tahunya, dengan mertinya, kufur, kafir. Dengan jahilnya, berdosa. Tak boleh buat main-main. Percaya hukum Islam, bak semayang, puasa, zakat, haji, umrah. Bak politik tak percaya. Bak pemerintahan negara tak percaya. Ini bukan daripada Islam. Ingat, kalau tahu politik ni daripada Islam, dia kata begitu, tak boleh. Tetapi kalau jahil, berdosa saja. Dosa saja. Ini banyak orang Islam hari ini. Ini kerana pengaruh British, pengaruh penjajah. Penjajah menakluk negeri kita, dia takluk, agama ambil kamu. Agama maksud dia sejik, surah, semayang, puasa, nikah, kahwin, bagi pesaka, harta bakar. Ada pun undang-undang negara yang berkait pemerintahan, pentadbiran, dia ambil. Dia laksanakan. Kita orang Islam celak-celak mata tengok inilah Islamnya. Gaji ke sejik, gaji ke surah, berzikir banyak-banyak, ada piti banyak, buat umrah cak-cak kali. Lepas tu bab-bab hak lain tu tak ada dalam Islam. Tak apalah. Ini semua ajaran sesat yang dibawa oleh British. Ini dimaksudkan ayat yang dibaca tadi, masuklah kamu dalam Islam semuanya, bukan sebahagian saja. Firman Allah Ta'ala, alam tara alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau heran melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan berkitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada taghut, hakim yang kafir, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur, ingkar kepada taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Ulama meriwayatkan sebab tu ayat ni, seorang Yahudi balas dengan seorang munafik. Si munafik ni pura-pura mengaku Islam. Yahudi ni dia percaya Muhammad ni Rasul sungguh, cuma dia tak masuk Islam. Dia kelahi. Kalau cara depan Muhammad, menang dia. Sebab dia betul. Dia ajak hak Islam ni, hak mengaku Islam ni, cara depan Nabi. Tapi hak mengaku Islam ni tak boleh cara depan Nabi, nak cara depan hakim kafir. Nak memenangkan dia, tahu dia salah. Turun ayat ni. Orang yang percaya pada kitab, tapi dia pergi pada Taurat. Tak ikut Nabi dia yang dia percaya. Firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, mereka tidak disebabkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim
dalam mana-mana perselisihan yang timbul antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Orang yang beriman sungguh, walaupun dia salah, sanggup bercara depan Nabi, sanggup kena hukum, redha dihukum oleh Nabi kalau dia buat salah. Yang dihukum berzina, dia kejam sehingga mati dengan redha-Nya. Dia sebab 100 sebatan dengan redha-Nya. Seorang sahabat pakai cincin emas. Nabi kata, pakai ni haram, tak boleh, haram. Nabi pegang tangan dia, cabut lepor cincin dia. Lepas Nabi tinggal menjelih, kawan-kawan kata, ambil lah mula cincin tu ke binimu. Tak mau, tak nak. Nabi dah lempar. Cincin emas. Kerana Nabi dah lempar, tak mau ambil. Tak ada berkat bila Nabi lempar. Tak ambil. Sebab itu sekali iman dia. Tak ragu bila Nabi buat satu keputusan. Ini yakinnya pada hukum Islam. Kalau orang tu tak percaya betul ke hukum Islam lagu ni, orang curi kena kerak tangan, kerah dah lalu ni, tak percaya pada hukum Islam dan sebagainya. Hukum-hukum Islam disebut tak percaya, tak yakin, menandakan iman dia tak betul. Orang yang beriman mesti percaya sungguh. Secara ijma' para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat untuk memerangi kumpulan daerah dan negeri yang murtad, sama ada mereka yang meninggalkan agama Islam sepenuhnya ataupun yang menafikan kewajipan zakat, sekalipun mereka masih mendirikan sembahyang. Kesalahan murtad itu diletakkan dalam kesalahan jenayah yang paling berat. Murtad adalah khianat kepada agama, khianat pada Allah Ta'ala. Bila berlaku peristiwa murtad, bakal menubuhkan bala tentera, menyerang negeri-negeri yang murtad, menyerang kampung yang murtad, menyerang kumpulan yang murtad. Sama ada yang ikut Nabi bohong, diperangi. Ada yang bertaubat, serah diri. Yang tak bertaubat, diperangi terus, mati. Ada yang murtad separuh, zakat tak wajib. Tak wajib dah zakat, keluar. Zakat tak wajib. Zakat ni rukun Islam. Diriwayatkan dalam kitab tarikh, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memimpin pasukan untuk menyerang mereka yang murtad, yang menafikan zakat ini. Nak serang waktu subuh, dengar-dengar bang subuh, sayu bang subuh, tak dah hati nak serang kerana bang subuh, dengar suara azan. Nak serang macam mana ni? Dengar suara azan, pusing balik semualah ke Madinah. Tanya sahabat-sahabat yang besar. Sahabat-sahabat tak tahu nak jawab. Sayyidina Umar pun tak tahu nak jawab. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang kata, tidakkah zakat ni rukun Islam? Rukun Islam, zakat ni. Barang saya menafikan rukun Islam, walaupun dia tak mengeluar sebesar harga tali unta, aku akan perangi dia, kata Abu Bakar. Berdengar begitu, Sayyidina Umar terkejut. Allah Ta'ala menerangkan hati Abu Bakar. Abu Bakar lebih faham daripada orang lain dalam perkara ini. Lalu mereka menyerang kampung yang kata zakat tak wajib. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran betapa besarnya kesalahan murtad. Firman Allah Ta'ala, mengapa mereka murtad ini diserang, dibunuh, hukum jenayah yang berat, kan jenayah besar. Firman Allah Ta'ala, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 217. Dan sesiapa di antara kamu sekalian yang murtad berpaling tadah daripada agamanya, agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir,
maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, semua amal soleh dah dihapuskan pahalanya. Dia semayang, dia haji, dia sedekah, apa kebajikan yang dia buat dahulu dihapuskan oleh Allah. Tak ada pahala lagi, ditolak. Walaupun buat baik banyak mana sekalipun, kalau murtad keluar daripada agama Islam, kekal selama-lama dalam neraka. Jangan kata, oh dia kafir tapi baik dah lalu. Oh ni Islam tapi dia jahat. Baik hak kafir, hak baik lagi pada hak Islam hak jahat. Ini tak betul. Ini bercanggah dengan ayat Quran. Bercanggah dengan petunjuk Allah Ta'ala. Iman, tonggak kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Kita mesti bertahan. Jangan kata, oh buat baik banyak, kafir pun tak apa. Ini tak boleh. Kerana mereka yang keluar daripada agama Islam, dihapuskan semua amalannya. Pahalanya tak ada. Amalannya tak sah. Tidakkah kita baca dalam kitab fiqh, syarat sah sembahyang yang pertama apa dia? Islam. Syarat sah puasa yang pertama apa dia? Islam. Syarat sah haji yang pertama apa dia? Islam. Semua amalan syarat sah yang pertama Islam. Menandakan kalau tak ada Islamnya, amalannya tak sah, ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima, sia-sia sahaja. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdi lahum sabila. Surah An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir sekali lagi, kemudian mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran, Allah tidak sekali-kali akan memberikan ampun kepada mereka dan tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka ke jalan yang benar. Ini puak-puak orang munafik. Sekali-sekali percaya ke Islam, sekali-sekali tak percaya pula. Sekali-sekali percaya ke Islam, sekali-sekali dah iman dia tidak jazam, iman dia tidak kukuh, iman yang tak sebenar, iman yang ada ragu-ragu, hakikat tak beriman. Allah Ta'ala tak terima iman dia, ditolak oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Surah Muhammad ayat 25 ke 26. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka, kufur mereka, sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, syaitan itulah yang memperdayakan mereka. Berlaku demikian serta memanjangkan angan-angan mereka. Berlakunya yang demikian kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara diturunkan oleh Allah, kami akan patuh pada kamu dalam sesetengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad dan pengikutnya itu, sedang Allah mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang mereka sembunyikan. Ini orang munafik. Temu dengan Nabi ngaku Islam, temu dengan Yahudi dia tak ngaku Islam. Mereka yang pura-pura imannya tak sah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Mereka yang berada dalam kejahilan atau dipaksa sedangkan hatinya tetap percaya kepada Islam dan kasih akan Allah dan Rasul, dikecualikan daripada hukum murtad. Adapun orang yang dipaksa jadi murtad, kalau budak keluar Islam, aku bunuh binimu, aku rogu anakmu, aku rogu binimu,
kerana nak jaga anak isteri, lalu dia mengakulah dia kafir. Hati dia tidak. Mengaku nak selamatkan keluarga dia. Nak selamat saja. Kerana sebab itu, ini dimaafkan oleh Allah. Tak apa yang macam ni. Kerana nak selamatkan keluarga, nak selamatkan diri sementara waktu, lepas tu larilah, selamatkan diri. Ini dimaafkan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim. Surah An-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Orang yang dipaksa, dia maaf oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ayat ini pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar, ayah dia Yasir dan ibu dia Sumayyah ditangkap oleh puak-puak Abu Jahal. Di mana Abu Jahal minta dia puja berhala. Lalu ayah dia dengan mak dia tak puja berhala, tetap ayah dia dibunuh. Yasir dibunuh, isteri dia dibunuh, syahid. Adapun Ammar ikut apa Abu Jahal suruh, ikut. Lepas dibebaskan, dia lari menghadap Nabi, mengaku dia Islam. Di mana dia berucap kufur kerana nak lepaskan diri saja. Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Dia beri rukhsah. Jadi ulama membahagikan ada dua perkara. Yang pertama azimah, yang kedua rukhsah. Azimah memilih mati. Pilih mati. Bunuhlah, tetap mati. Ini azimah. Rukhsah memilih kemudahan. Bebaskan diri, lari. Dua-dua diizin oleh Allah Ta'ala. Ini tengok keadaan lah. Kalau nak selamatkan anak isteri, pilihlah rukhsah. Kalau untuk diri kita saja, pilih azimah, mati syahid lebih afdal daripada pilih menyelamatkan diri. Khususnya mereka yang berpengaruh. Mereka yang ada pengaruh, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, nabi-nabi. Nabi-nabi, ulama yang membesarkan ajaran Nabi, pemimpin-pemimpin yang besar pengaruhnya, sanggup mati, dibunuh. Kerana kalau dia berucap dengan kufur, orang ramai kata tak apa. Bukan orang ramai, ini tak boleh. Ada pun orang biasa memilih rukhsah, memilih jalan yang mudah. Itu dua perkara. Pilih rukhsah, mudah, dan pilih azimah. Boleh pilih. Tengok keadaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajadah bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakra an ya'uda bil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang mempunyai tiga sifat, nescaya masih merasai kemanisan iman dalam dirinya, iaitu Allah, mengasihi Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Dan jika mengasihi orang lain, tidak dicintai malaikat kerana Allah, dan merasa benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan daripadanya, seperti mana dia tidak mahu dilemparkan ke dalam neraka. Barang siapa yang ada tiga perkara menandakan ada kemanisan iman dalam diri dia. Yang pertama, kasih kepada Allah dan Rasul. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Walaupun dia tengok dia buat jahat, buat maksiat, buat apa,
Tapi orang yang hina Allah tak boleh. Orang yang hina Nabi tak boleh. Dia akan marah, akan maki, menandakan ada kemanisan iman dalam diri dia. Orang macam ni kalau dia buat maksiat, dia buat apa-apa, jangan kata apalah. Jangan kata mu ni kafir, jangan kata begitu. Kita tak tahu kemanisan iman ada dalam diri dia. Kecuali nyata dia engkar akan Allah dan Rasul. Kalau orang tu masih sayang pada Allah dan Rasul, tengok dia ni ahli maksiat, buat dosa besar macam-macam, ambil adat kata macam orang kafir lah. Tapi buat hina Allah tak boleh, buat hina Nabi tak boleh. Ada kemanisan iman. Yang kedua, orang yang sayang pada orang Islam. Dia sayang pada orang Islam. Kalau awak zalim pada orang Islam, buat hina pada orang Islam, tak boleh. Padahal dia sendiri buat maksiat, buat dosa. Nampak tak juruh mana? Tapi kalau orang buat hina orang Islam, jaga. Dia akan bangkit, dia akan melawan. Ini berlaku. Dia tak tahan hati dia bila orang Islam dia unyanyai, dia zalimi, dia akan bela. Ada juga orang tu dengan orang Islam, dia lawan dengan orang kafir, dia pakak. Ni tak pakai gawa. Tak pakai gawa kat lagu ni. Nabi sebut dalam hadis, akan ada kalangan umat aku di akhir zaman, mereka yang baca Quran sekadar halqam sahaja, mendekati orang kafir, menjauhi orang yang beriman. Kalau aku bertemu dengan puak ni, aku akan tentang macam tentang kaum Ad. Nabi kata sebut dalam hadis. Ada di akhir zaman ni. Tengok zaman kita ada tak? Ada tak macam ni? Dengan orang Islam dia tinggal, dengan orang kafir dia pakak. Ini baca Quran bukan main. Ini kalau orang tu dia sayang ke orang Islam, walaupun dia jahat, dia buat maksiat, menandakan kemanisan iman ada dalam diri dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, benci menjadi kufur. Macam benci masuk neraka, benci pada kufur. Dia bercakap Islam ni tak sesuai, Islam ni tak layak, hukum Islam ni gini, hukum hudud gini, dia kata begitu. Dia jahil tak tahu. Tapi orang kata mu kafir, marah selalu dia. Marah dia. Aku tak kafir, aku Islam juga. Dia jahil. Kerana kejahilannya. Tetapi dalam hatinya sayang pada Islam. Orang macam ni jangan mudah-mudah kita nak hukum dia. Dengan sebab itulah memutuskan seseorang itu jadi murtad untuk jatuhkan hukuman mesti oleh seorang hakim. Bukan orang biasa, orang hakim. Orang yang jadi hakim, jadi mufti yang tahu hukum hakamnya, yang boleh menetapkan hukuman. Bukan pakai biasa-biasa begitu, tak boleh. Kerana murtad ni satu jenayah yang besar. Imam Malik mengatakan, sekiranya ada 99 hujah menyebabkan orang tu keluar daripada Islam, ada satu hujah kita ragu, dia masih Islam lagi. Satu hujah, 1% saja menunjukkan dia Islam, jangan hukum cepat-cepat. Mengapa tindakan terhadap kesalahan murtad sangat keras? Bukan ia bercanggah dengan kebebasan beragama. Ada orang kata macam mana Islam mengamalkan kebebasan beragama, orang murtad tak boleh. Ini tak bebas agama. Kena faham, Islam ada pendekatan dia sendiri. Islam, agama ni bukan benda boleh buat main-main macam agama lain. Agama lain tak apa, boleh tukar-menukar, boleh kahwin agama lain, kahwin puak, tak apa. Kita Islam tak boleh. Kita istiqamah dengan Islam kita. Semua pihak perlu memahami bahawa Islam tidak memaksa orang lain untuk menganutinya. Hal ini demikian kerana sebarang paksaan tidak akan memasukkan iman ke dalam hati seseorang bagi mengesahkan Islam yang sebenar. Bahkan tindakan memaksa hanya akan meramaikan golongan munafik yang tidak mendatangkan sebarang faedah. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. La ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Kerana Islam tu mesti percaya dengan hati.
Hanya mereka yang masuk Islam dengan redha, dia anggap sah Islamnya. Masuk Islam dengan paksa, Islamnya tak sah pada hakikatnya. Bahkan kalau kita paksa orang masuk Islam, menyebabkan ramai orang munafik kalangan orang Islam. Berlaku zaman dulu bila kaum Tatar. Kaum Tatar ni kaum yang terkenal dengan ganas, bunuh orang. Setelah dikalahkan dalam peperangan Ain Jalut, berlaku peristiwa bersejarah. Tentera Islam mengalahkan tentera Tatar di Ain Jalut. Setelah tentera Tatar mengganas ke seluruh pelosok dunia, menakluk China, menakluk India, masuk sebahagian Eropah, masuk Baghdad, masuk Palestin, sampai di Ain Jalut mereka dikalahkan oleh tentera Islam. Orang yang kalah ni masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia ganah. Dia paksa orang masuk Islam. Kalau untuk masuk Islam, aku bunuh. Paksa orang pula tak. Kerah tak lalu. Tak boleh paksa orang. Jadi Islam tak boleh memaksa orang. Ini kebebasan beragama. Bila dah masuk Islam, seseorang yang menganut Islam menyedari bahawa ucapan dua kalimah syahadah ialah perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang murtad itu dikira sebagai pengkhianat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anutan Islam bukan perkara main-main yang boleh dianggap mudah dan murah. Bila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah, bermakna dia mengikat janji dengan Allah Taala. Bila janji dengan Allah Taala, kena kemah janji dua kalimah syahadah ni. Kalau janji dengan negara pun tak boleh. Janji dengan negara, khianat pada negara. Kita baca undang-undang negara seluruh dunia. Orang yang khianat pada negara, hukum dia bunuh. Ini khianat pada Allah Ta'ala. Setelah saya berjanji, hukumnya keras juga. Pengkhianatan terhadap Allah SWT adalah lebih besar dibandingkan pengkhianatan negara yang dihukum dengan hukuman paling keras mengikut undang-undang dunia hari ini. Murtad juga ialah suatu pengkhianatan terhadap negara dan umat Islam. Bila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah, dia murtad, dia khianat pada Allah, khianat pada umat Islam, khianat pada negara. Maka hukuman dia keras. Semua undang-undang negara dunia kalau khianat pada negara, jawab dia kena hukum bunuh. Semua negara begitu. Amerika, Britain, mana-mana pun. Orang murtad ni khianat pada negara. Nak masuk Islam tak dipaksa. Bila dah masuk Islam, berjanji. Bila murtad, khianat pada umat, khianat pada negara, bukan pada Allah Ta'ala. Perkara itu berbeza dengan penganut agama lain yang dibenarkan menjadi rakyat dalam negara Islam. Mereka diberikan hak kebebasan beramal dengan ajaran agama masing-masing, serta hak lain yang wajib dilakukan dengan adil. Bahkan dalam negara Islam, kita benar orang bukan Islam jadi rakyat, tak jadi salah bukan jadi rakyat. Bahkan kitab fiqh membenarkan orang bukan Islam dilantik jadi menteri. Menteri yang menjalankan urusan pentadbiran dunia, Wazaratul Tanfiz. Al-Mawardi, Abu Ya'la Al-Farra, Ibnu Khaldun dalam pentadbiran membahagikan kementerian Wazaratul Tanfiz, Wazaratul Tanfiz. Wazaratul Tanfiz ialah menteri yang membuat dasar negara, yang menentukan polisi negara. Ini mesti orang Islam. Perkara agama mesti orang Islam. Adapun Wazaratul Tanfiz disebut eksekutif, untuk mengurus, untuk mentadbir, nak tadbir jalan raya, nak tadbir hutan, nak tadbir apa. Dia orang bukan Islam. Dalam negara Islam boleh dilantik orang bukan Islam, tak ada salah. Wazaratul Tanfiz. Islam tak paksa orang, kena sedar. Bahkan dibenarkan orang bukan Islam jadi rakyat. Dibenarkan mereka mengurus urusan kehidupan harian, tak jadi salah. Tetapi bila masuk Islam, murtad tak boleh. Ini kena faham. Murtad ni hukum tersendiri. Mereka yang menyembunyikan kemurtadan tidak boleh diambil sebarang tindakan. Hanya mereka yang mencabar kebebasan umat dan negara sahaja akan diambil tindakan. Tindakan terhadap kesalahan murtad juga hendaklah dilaksanakan dengan adil.
kesalahan hendaklah disabitkan terlebih dahulu dan diberikan peluang supaya bertaubat dalam tempoh masa yang memuaskan. Bahkan tindakan terhadap mereka ni bila mengancam keselamatan negara dan umat, maka dia perangi macam Abu Bakar memerangi mereka murtad. Kerana ancam pada negara, satu kumpulan, satu puak, satu negeri murtad mengangkat senjata, maka dia serang negeri itu. Ini kerana ancaman kepada agama dan umat. Orang yang murtad juga seorang murtad. Kalau murtad itu dia jadi ejen pada musuh, mengancam keselamatan, ini hukum bunuh. Adapun mereka yang murtad menyembunyikan murtad, kita tak tahu, tak boleh bertindak. Bukan orang yang murtad seorang dibicarakan dengan adil. Dia murtad kerana dia jahil ke? Kalau kerana jahil, kena ajar dia. Kerana dia degil, dia beri peluang. Ada ulama mengatakan dia beri peluang selama 3 hari. Peluang dia bertaubat. Tak nak bertaubat, dia hukum. Ada kata dia beri peluang sehingga beberapa lama. Bukan ada ulama mengatakan dia peluang seumur hidup. Dia peluang seumur hidup. Ada ulama kata begitu. Ada mazhab mengatakan orang perempuan yang murtad tak boleh dibunuh. Ada ulama mazhab tak boleh bunuh kalau perempuan. Kerana Nabi larang bunuh perempuan. Dia beri peluang dia bertaubat selama-lamanya. Ada ulama kata begitu. Ada ulama mengatakan tak kena lelaki dan perempuan, hukuman sama saja. Ini perbincangan di kitab fiqh. Golongan ahli kitab dalam kalangan penganut agama Yahudi juga berperanan menyebarkan fitnah murtad, walhal mereka telah mengetahui berita kelahiran Muhammad SAW yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab dan ajaran para ulama mereka. Bahkan mereka berkampung serta bermukim di Madinah dan kawasan sekitarnya semata-mata menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Tetapi kerana murtad ini disokong oleh orang Yahudi. Yahudi ini satu hal. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad tak masuk Islam. Bila ada orang masuk Islam, dia kaca suruh murtad. Ini perangai Yahudi. Dan sebab itulah Nabi bertindak terhadap orang Yahudi. Ada Yahudi Nabi halau keluar dari Madinah. Ada kampung Yahudi dihukum bunuh semuanya. Lihat kesalahan mereka besar ataupun kecil. Ini tindakan dalam sejarah. Apabila Rasul itu bukan daripada kaum negara mereka, bangsa mereka, timbul penentangan pada zaman Rasulullah SAW sehingga segelintir sahaja yang beriman, mereka berterusan menjadi dalang penyebaran gerakan murtad yang melata seperti mana yang dilakukan dalam perang Ahzab. Orang Yahudi terlibat dalam perang Ahzab, mengumpulkan orang musyrikin untuk serang Madinah, menubuhkan tentera bersekutu. Sebab itu jahatnya Yahudi. Bila berlaku murtad, mereka sokong orang murtad untuk jatuhkan Islam. Ini cerita orang Yahudi al-maghdubi alaihim, yang Tuhan murka pada mereka. Wallahu a'lam.